Membina tembiring garis. Contoh dia, bina tembiring garis AB sama dengan 7 cm. Macam mana nak bina? Okay, tengok betul-betul lah. Ni belajar lukisan kejuruteraan ni. Okay, belajar lukisan kejuruteraan. Okay, mula-mula kamu garis je dulu. Cikgu tak ukur pun, garis je dulu. Garis sahaja dulu. Ni namanya garisan pembinaan. Lepas tu tanda satu pangkalnya. Okay, tanda satu pangkal dia. Pangkal itu adalah A. Nampak tak? Saya guna pensel ni, nampak tak? Boleh nampak? Nampak tak? Boleh lah okay. Lepas ni saya guna yang ni lah nak terang. Okay, kamu tanda satu. Kamu jangan buat macam ni pula. Ini saya nak bagi nampak. So, yang garis halus tu nampak lah kan? Okay, jadi sekarang ni A ke B berapa? 7 cm. Okay, kamu ambil jangka lukis. Okay, kamu tengok pada pembaris kamu itu selalu kamu buat macam ni kan? Macam ni. Lepas tu tanda 7 yang tu. Jangan buat kopi tu pula. Ini yang cara profesional. Okay, guna jangka lukis. Nampak saya buat macam mana? Letak yang tajam ni dekat kosong. Lepas tu tarik sampai 7. Ini lebih tepat. Okay, lebih tepat. Dah ukur sampai 7 ni, ada jarak 7. Lepas tu yang tajam letak kat A, tandakan. Macam tu. Nampak saya buat. Okay, ini adalah B. Okay, lepas tu kamu tanda dan hitamkan. Hitamkan garis tu. Dapatlah jarak AB berapa? 7 cm. Boleh. Seterusnya, kita dah ada satu garis, kita nak bahagi dua sama. Okey, contohnya ini tajuk dia, membahagi dua sama garis. Okey, membahagi dua sama garis serenjang. Tambah lagi. Serenjang ni maknanya sudut dia berapa? Renjang maknanya sudutnya 90 darjah. Okey. Macam mana? Okey, katakan saya ada satu garis. Okey, ni garis. Ni A, ini B. Macam mana saya nak bahagi dua sama garis AB tu? Nak buat satu garis sama A dengan B. Dulu kamu buat macam mana? Ukur tu 7.6. 7.6 ambil kalkulator, tekan 76 bahagi 7.6 bahagi 2. Lepas tu dapat jawapan, tanda situ kan? Ini tak payah, gunakan jangka lukis sahaja. Macam mana nak buat? Okay, tengok betul-betul. Okay, belajar lukisan kejuruteraan ni. Okay, sekarang letak satu jarum ini berada di B. Dia kena A, kena B dia. Kita buat di B dulu. Okey, kamu buka kaki jangka lukis kamu tu lebih separuh, maknanya lebih kurang 3/4. Kalau macam ni, tengah-tengah lebih kurang kan? Kalau macam ni tak sampai pula. Dia mesti lebih daripada tengah-tengah. Macam tu lebih kurang. Lebih kurang kan? Okay, dah, jangan ubah-ubah jarak dia dah. Jangan ubah jarak. Bila dah buka tu biarkan aja. Okey? Letak kat situ tanda calit. Satu kat atas, satu di bawah. Okey, satu di atas, satu di bawah. Tengok ya, pegang jangka lukis nak buat tu bukannya tegak. Ini tegak, saya sengit sikit kan? Sengit. Macam kamu naik motor. Pernah naik motor? Kalau ada kona, kamu tegak ke kamu sengit? Kalau tegak ke mana? Parit lah.
Okey, mesti letak, sebab dia ada atas ni tempat pegang. Tu pasal yang ini pun ada tempat pegang atas dia. Memang tempat pegang lah. Kamu kadang-kadang pegang kat sini. Gelak tapi itu kamu buat. Lepas tu yang ini tinggi pula. Okey, tadi saya tak ubah kan? Satu saya tanda kat atas, satu saya tanda kat bawah. Okey, tukar pula jarum ni kamu letak dekat A pula. Kamu silangkan satu kat atas, silangkan satu di bawah. Nampak ada persilangan tu kan? Okey, maknanya persilangan tu lah dia punya garis tengahnya. Nampak? Ni tengah. Betul ke cikgu-cikgu ngecik ni? Betul tak? Macam mana kita nak cek? Senang je nak cek. Ambil jangka lukis, letak kat situ, letak kat sini. Sama tak sama? Sini dengan sini sama. Itu caranya. Boleh. Okey, seterusnya bagaimana nak membina garis serenjang melalui titik. Okey, bagaimana untuk membina garis serenjang melalui titik? Garis serenjang ni garis apa? Okey, membina garis serenjang melalui titik. Garis serenjang ni garis yang macam mana? Kalau ada garis 90 darjah, itu namanya garis serenjang. Okey, sekarang ceritanya macam ni. Ada satu garis A, B. Lepas tu ada satu titik. Titik ini titik C. Okey, sekarang ni kamu kena bina garis serenjang pada titik C ni merentasi garis AB dengan sudut di situ adalah 90 darjah. Bagaimana nak buat? Okey, bagaimana kamu nak buat garis yang warna ungu ni? Saya tunjukkan. Tengok betul-betul kaedahnya. Okey. Ada satu garis AB. Titik C ni dia bukan center ya, dia bukan tengah. Katakan titik C itu berada dia ke kanan sikit macam tu. Ini adalah titik C. Bagaimana nak lukis? Pertama sekali ambil jangka lukis kamu. Okey, buka mesti lebih daripada garis. Okey, tengok. Ini kena belajar menganggar. Mesti lebih daripada garis A dan B. Okey, mesti lebih daripada garis A dan B. Jangan tak sampai, ini tak sampai. Ini sama dengan. Dia mesti lebih sedikit. Supaya apa? Supaya bila kamu buat lengkok, tengok. Bila kamu buat lengkok, ni namanya lengkok, dia ada pintasan pada garis AB tu, ada dua pintasan. Nampak? Okay, daripada titik C kamu buat lengkok, mesti ada pintasan situ. Boleh? Okay, daripada situ, daripada pintasan tu, nampak ada persilangan kan? Pada persilangan tu, kamu letak yang jarum tu, kamu tandakan ke atas. Satu, pada sini juga, kamu tandakan satu. Boleh faham, ingat? Okay, daripada titik C, bina lengkok. Ada persilangan pada garis AB, ada dua persilangan. Pada persilangan tersebut, kamu buat dua persilangan tanpa mengubah jarak pada jangka lukis. Kemudian sambungkan titik C ke persilangan tersebut. Maka di situ sudutnya adalah 90 darjah. Boleh? Okey, ada lagi satu titik C itu di luar. Ada lagi satu titik C itu berada di atas garis AB. Okey, saya ada garis AB. Titik C itu berada di sinilah katakan.
Ni adalah titik C. Sekarang kamu nak bina satu garis serenjang pada garis titik C itu. Macam ni nak buat? Okey, langkah yang pertama, pada titik C, okey, buka sama ada kamu boleh sampai titik A sahaja. Titik B tak boleh. Pada titik yang paling dekat, titik apa? Titik A kan. Ambil jarak titik A. Tandakan pada titik A dan sebelah sini tandakan. Pilih jarak yang terdekat. Jadi kita ada berapa pintasan? Ada 2 pintasan. Satu pada titik A, ambil jarak yang sama, pindahkan di sebelah kanan. Boleh. Kalau dia dekat C tu dekat sini, kita ambil titik B. Sekarang ni dia dekat dengan A, jadi kita ambil pada titik A. Jadi ada 2 pintasan. Pada pintasan tu, yang ni tengah-tengah kan, jarak antara 2 pintasan itu, kamu gunakan kaedah sama macam mana nak membina garis serenjang. Okey, daripada jarak tu ambil lebih sikit, 3/4 lebih kurang, tandakan di atas dan tandakan satu lagi di situ. Okey, jadi dapat garis serenjang pada titik C. Boleh? Okey, kita ada satu garis. Tulis dia garis selari. Okey, tidak akan bertemu. Okey, kalau ada satu garis. Okey. Garis ini akan selari, di mana jarak mula dengan jarak akhirnya adalah sama. Itu garis selari. Faham? Okay, kalau kamu lumba lari 100 meter, pernah lari 100 meter? Okey, mesti berada di lorong masing-masing. Betul. Jadi kamu lari itu akan bertemu tak dengan kawan kamu? Berlanggar tak? Tak berlanggar sebab lorong masing-masing. Itu maksudnya garis selari. Tidak akan bertemu. Okey, maknanya pangkal dengan ujung ini adalah sama jarak. Boleh. Kalau lari berapa meter? 400 meter. Boleh masuk lorong tak? Boleh. Boleh masuk tak 400? Boleh kan? Dah pusingan ke berapa kamu boleh masuk lorong. Yang itu tak selari, sebabnya kamu boleh berlanggar dengan kawan kamu. Okey, boleh masuk larangan. Contohnya yang ini. Okey, selari ke tak? Ni tak selari. Nampak? Awal dengan hujung ni tak sama besar. Bila kita panjangkan, garis ini apabila dipanjangkan, dia akan bersilang. Itu tak selari. Okey, garis selari mesti pangkal dengan hujung mesti sama. Tak semestinya satu garis sahaja. Tak semestinya satu garis sahaja. Mungkin 2 garis, 3 garis, 4 garis. Contohnya garis ni. Sama kan? Selari. Lagi? Sama. Selari. 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 Searah. Faham? Jarak ini dengan ini sama. Jarak ini dengan ini sama. Boleh faham? Itu maknanya selari. Garis selari. Okey, hari ini saya nak ajar bagaimana untuk membina garis selari apabila melalui satu titik. Macam ni. Okey, saya ada satu garis. Selalu saya buat tegak je kan. Ni saya buat sengit lah. Okey. Okey, saya ada garis PQ. Saya ada garis PQ. Sekarang saya ada titik sini, titik R. Okey, titik R. Saya nak bina satu garis yang selari dengan PQ melalui titik R. Tengok ni. Okey, saya nak buat satu garis selari melalui titik R. Maksudnya macam ni.
Faham ke tak faham maksud saya ni? Okay, saya ada garis. Sini P, sini Q, sini R. Saya nak buat satu garis macam tu, selari. Selari P dengan PQ melalui titik R. Boleh faham? Okay, macam mana nak buat? Okay, tengok betul-betul. Langkah yang pertama, ambil ukuran dari P ke R. Guna apa ni? Jangka lukis. Ambil ukuran ni. Tempat-tempat tang bersilang lah. Okay, ambil ukuran tu, pindahkan ke sini. Dah kenapa senyap? Macam tu lah. Okay, faham? Ambil dari titik P, tanda berapa jarak P ke R. Daripada titik Q, tandakan gitu. Belum lagi. Belum lagi, ini baru langkah pertama. Langkah kedua, dari P ke Q ada jarak. Okey, daripada R pindahkan ke situ. Nampak bersilang? Nampak tak bersilang? Maka apa dia susah? Nak pindah titik tu pun susah. Okey, jadi garis ini yang melalui titik ni adalah selari. Dah siap lah. Okey, katakan saya ada satu lagi titik. Katakan titik saya kat sini. Ni R. Titik O situ. Macam mana? Sama juga. Sama aja. P ke O situ. Nampak? P ke O. Jadi Q tanda sini macam tadi. Okey? Tanda macam tadi. Kemudian P Q. Daripada O ni tanda. Situ. Betul? Garis lah. Bersilang pada tempat yang bersilang. Dapatlah. Okay, katakan ada lagi satu. Senang, saya buat 3 ni. Kau tak faham lagi tak tahulah. Minum air kapur barus kamu ni. Okay, katakan dekat sini. Apa pula? PQROS. S. Okay, ambil jarak QS. US tentu. Betul? Sini. Betul? Okey. Ambil jarak. S silang. Gariskan. Okey? Itu. Dah selesai. Semua selari. Semua selari. Itu contohnya. Kalau tegak pun macam tu lah juga. Boleh faham? Ada